Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kawasan perkampungan Bani Nadir. Dan kalau kita lihat besi yang mengelilingi kawasan lapang ini adalah merupakan kawasan masjid yang dipanggil sebagai Masjid Al-Fadl ataupun Masjid Bani Nadir. Kawasan ini terletak di Wadi Muzainab di tengah-tengah Madinah, lebih kurang 3.5 km dari Masjid An-Nabawi atau 1 km dari Masjid Quba. Pertama, masjid ini dikenali sebagai Masjid Al-Fadl sebab dinamakan dengan Masjid Al-Fadl. Dikatakan di situ turunnya ayat yang mengharamkan Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor dan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Dan orang Islam kemudiannya menumpahkan arak. Di sini memandangkan pentingnya perkara keagamaan ini, iaitu berkaitan dengan kepatuhan kepada perintah Allah. Maka masjid ini kemudian dia dinamakan Masjid Al-Fadl yang bermaksud jus atau minuman yang berbuat daripada tamar. Masjid ini juga dikenali sebagai Raddus Syams, kembalinya matahari. Diceritakan bahawa peristiwa kembalinya matahari berlaku di tempat ini semasa pengepungan kubu Banu An-Nadir oleh kaum muslimin, dan pada salah satu hari di waktu tengah hari Rasulullah meletakkan kepalanya yang mulia di atas lutut Imam Ali karamallahu wajhah dan tertidur. Dan sebelum matahari terbenam, Rasulullah bangun dari tidurnya dan menyedari bahawa Ali masih belum solat asar. Dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengembalikan matahari kepada Ali supaya dia dapat menunaikan solat. Dikatakan tentang kejadian ini, riwayat kembali matahari disampaikan oleh perawi Syiah dan sekumpulan perawi Sunni. Dan dalam beberapa sumber dan rujukan, masjid ini juga dipanggil Masjid Matahari, dan ini disebabkan kerana ia terletak di tempat yang tinggi, dan apabila matahari terbit, masjid ini adalah titik pertama yang bersinar cahaya matahari ke atasnya. Seperti mana yang dikatakan tadi bahawa kawasan ini adalah merupakan perkampungan Bani Nadir. Dinamakan juga dengan Masjid Bani Nadir kerana inilah tempat yang dahulunya digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk solat ketika mereka mengepung Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir merupakan salah satu kabilah terbesar dari bangsa Yahudi yang tinggal berjiran dengan bangsa Arab, iaitu Aus dan Khazraj di Madinah. Setelah kedatangan Rasulullah, mereka membuat perjanjian dengan orang Islam sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian keamanan dan kerjasama yang disebut Piagam Madinah. Namun mereka melanggar perjanjian tersebut. Sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, sudah ada 3 kabilah besar bangsa Yahudi yang menetap di sini. Mereka adalah Bani Quraiqah, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Masing-masing mempunyai sekutu dari kalangan penduduk asli Madinah. Bani Qainuqa dan Bani Nadir bersekutu dengan Khazraj, sedangkan Bani Quraizah menjadi sekutu pada Aus. Setiap kali terjadi peperangan di antara mereka dengan sekutu masing-masing, orang-orang Yahudi bersikap berlepas diri sambil mengancam kaum musyrikin Aus dan Khazraj ketika itu dengan mengatakan pemberitaan Nabi akhir zaman akan datang. Namun tak kala Rasulullah SAW telah muncul dari kalangan bangsa Arab Quraisy, berimanlah Aus dan Khazraj sementara orang Yahudi masih mendustai kebenaran baginda. Lalu salah seorang wakil kabilah Bani Nadir, Salam bin Mushkam, menjawab bahawa mereka Bani Yahudi adalah kaum yang sangat arif mengenai kedatangan Nabi akhir zaman. Tetapi setelah kedatangan Nabi Muhammad, mereka menganggap perkhabaran itu tersasar atau batil menurut
pengetahuan mereka. Rancangan membunuh Nabi. Pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijrah, Rasulullah SAW termasuk beberapa orang sahabat, antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, pergi ke perkampungan Bani Nadir ini untuk membincangkan urusan diat dua orang dari kabilah Bani Amir yang dibunuh secara tidak sengaja oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri kerana menyangka bahawa mereka kaum musyrikin di dalam peristiwa Birrul Ma'unah. Pemergian Nabi bertemu Bani Nadir sebagai bukti kesetiaan baginda terhadap perjanjian dengan mereka, iaitu dengan cara meminta pandangan dan bantuan sebagai rakan sekutu kerajaan Islam Madinah. Malangnya kepercayaan Rasulullah terhadap Bani Nadir dikhianati. Sedang Rasulullah bersandar di salah satu perumahan kabilah Bani Nadir, berlaku komplot jahat Bani Nadir untuk membunuh Nabi dengan cara menjatuhkan batu besar ke atas rumah. Dari atas atap rumah mereka. Huyai bin Akhtab merupakan pemain utama komplot pembunuhan ini dengan mengarahkan Amr bin Jashah agar menghempapkan batu itu ke atas kepala Rasulullah. Allah menghabarkan pada Rasulullah tentang perancangan jahat yang mereka rancang terhadap Nabi SAW. Lalu baginda bingkas bangun dari tempat tersebut dengan segera seolah-olah mempunyai sesuatu keperluan menuju ke Madinah. Tindakan mengejut Rasulullah itu menimbulkan tanda tanya pada para sahabat di Madinah. Di Madinah Rasulullah menceritakan segalanya. Bani Nadir menyedari kesannya justru mereka tidak memberikan apa-apa reaksi, bahkan akur apabila Rasulullah mengutuskan Muhammad bin Maslamah untuk memberitahu kepada mereka supaya keluar dari Madinah dalam masa 10 hari. Tetapi kaum musyrikin, kaum munafikin Madinah telah memberikan jaminan bahawa jangan keluar daripada perkampungan ini dan tetaplah di sini kerana mereka akan mengantar 2,000 tentera untuk membantu kaum Bani Nadir ini. Tetapi setelah ditunggu dengan begitu lama, rupanya ini adalah satu helah sahaja daripada kaum munafikin Madinah. Seterusnya berlakulah pengepungan di sini selama 15 hari. Mereka cuba bertahan, kemudian Rasulullah SAW dengan para sahabat telah mengarahkan para muslimin menebang dan juga membakar pokok-pokok kurma yang menaungi kabilah Bani Nadir. Setelah bantuan tidak kunjung tiba seperti yang diharapkan Bani Nadir, barulah ketakutan dan kegelisahan timbul dan seterusnya mereka menghantar utusan kepada Rasulullah untuk menyerah diri dan keluar dari Madinah. Rasulullah meletakkan syarat kepada Bani Nadir agar keluar tanpa membawa senjata. Mereka hanya dibenarkan keluar bersama harta yang mampu dibawa dengan seekor unta. Rasulullah juga menjamin darah mereka akan terpelihara selama mereka tidak memulakan lagi persenjataan dengan umat Islam. Apabila Bani Nadir mendengar syarat tersebut, mereka telah meruntuhkan rumah-rumah agar tidak dapat dihuni lagi. Bani Nadir berangkat keluar dari Madinah, sebahagiannya meletak di Khaybar dan sebahagiannya pulang ke negeri Syam. Berkaitan pengurusan Bani Nadir, harta rampasan bagi kaum muslimin semuanya diambil oleh Rasulullah dan dibahagikan kepada orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin. Dan seterusnya mereka menetap di Khaybar dan sehinggalah berlakunya peperangan dengan tentera Islam di kemudian harinya. Sekian, terima kasih.